Sementara itu, suka saya tegaskan untuk semua anggota jemaah menteri mengenang jasa, khidmat dan pengorbanan mereka akan terus menerima potongan 20% gaji. Wow. Saya ucap terima kasih atas persetujuan kesediaan mereka. Wait, gimana nih? Gue gak paham nih. Semua anggota jemaah menteri akan terus membuat pemotongan 20% gaji. Artinya, jemaah menteri ini tuh gajinya akan dipotong senilai 20% dan dilakukan secara terus-menerus kah? Kemudian gaji itu mungkin diberikan kepada rakyat yang katanya nanti di bulan Februari 2026, rakyat yang berusia 18 tahun ke atas, rakyat Malaysia ya, akan kembali lagi menerima bantuan senilai RM100 secara cuma-cuma. Semua 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan atau setiap RM1,200 bulan setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori Beda-beda ya. bujang RM600, iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600, iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 anak menerima STR RM2,200 dan SARA RM2,400. Wow. 31 Ogos lalu, semua rakyat 18 tahun ke atas mendapat RM100 penghargaan SARA. Lebih 70% telah dibelanjakan dan seperti mana janji, baki SARA yang tidak dibelanjakan menjelang Disember akan diagih semula untuk rakyat, program rakyat miskin. Sukacita diumumkan, kerajaan sekali lagi akan memberikan RM100 SARA kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. Ini akan disalur pada pertengahan Februari yang boleh dimanfaatkan sempena persiapan Ramadan Karim dan sambutan Tahun Baru Cina terlalu awal. Untuk saya ucapkan Sin Nian Bian Pu, Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. SCR SARA 2026 berjumlah RM15 bilion. Peningkatan ini 15 bilion. Tapi ini hasil penjimatan yang diarah dari penyasaran subsidi seperti diesel dan drone 95 yang pulang balik kepada rakyat. Jadi guys, sistemnya STR ini tuh kayak semacam kalian tuh dikasih saldo ya ke rekening kalian. Terus si saldo itu tuh wajib dibelanjakan sampai batas waktu tertentu gitu. Jadi ibaratnya pintar nih Anwar Ibrahim menurutku. Dia tuh kayak ngasih uang ke kita untuk kita tuh puterin lagi, belanjakan lagi ke kedai-kedai yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi diputerin lagi nih uangnya. Jadi lebih gede nanti hasilnya itu kalau diputer-puter gitu uangnya guys. Ini kebijakan yang menurut aku lumayan cukup bijak juga ya. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku nggak mengikuti terlalu dalam soal kebijakan ini. Kereta yang melebihi 20 tahun yang tidak ekonomik berisiko menjejas keselamatan. Kerajaan bersama syarikat pengeluaran kenderaan nasional menyediakan geran padanan sehingga RM4,000 untuk menggalakkan pemilik melupuskan kenderaan lama dan membeli kenderaan nasional yang baru. Wow. Mungkin ya, maksudnya jika kalian udah punya kendaraan yang usianya udah 20 tahun dan itu tuh dianggap oleh pemerintah Malaysia udah gak layak pakai lah gitu, udah harus kalian perbarui, nanti kalian bakal dapat RM4.000 untuk kayak membeli kereta baru ya, sekedar untuk nambah gitu kah? Ini Anwar diborong banget sih kebijakannya. Sorry ya, aku tuh gak ikut campur soal pemerintahan di Malaysia, tapi aku menyimak dari apa yang aku tonton saat ini aja. Aku agak heran kenapa Anwar Ibrahim kemarin-kemarin tuh bisa sangat dihujat banget gitu, padahal kebijakannya menurut gue kurang apa sih gitu. Ngerti gak sih guys? Buat kita sebagai orang Indonesia, ini tuh Perdana Menteri yang kita inginkan banget gitu. Setidaknya pro rakyat lah. Meskipun ya cuma RM100, tapi kan yang penerimanya juga jutaan. Kalau dijumlahkan, dikalikan dengan jutaan orang tersebut, tentunya bakal banyak juga kan. Bener gak sih? 20% dipotong gaji. Sabah dapat apa? Tuh dipotong guys.
Wow, Sabah bakal menerima peruntukan senilai 6,9 billion ya pada tahun 2026 nanti. Ini tuh naik dari 2022 4,4 billion, artinya naik 2,5 juta ya miliar ringgit. Wow, anjay, banyak banget nih Sabah nih. Nanti pasti bakal maju banget dong ya kalau kayak gini. Aku salut sih sama pemerintahan Malaysia. Mereka tuh gak cuma berfokus di daerah-daerah perkotaan atau kayak di negeri-negeri yang memang kayak Kuala Lumpur gitu, kayak Johor. Enggak, pemerintah Malaysia tuh kayak adil ya ke setiap negeri gitu. Sabah, Sarawak tetap diperhatikan dengan sedemikian. Ini yang perlu dicontoh sama pemerintah Indonesia sih. 5. Perkara yang paling menarik sekali daripada sudut ekonomi mengenai Belanjawan 2026. Let's go. Alright guys, yang pertama sekali, kita dapat perhatikan yang defisit fiskal menurun dengan begitu ketara sekali, iaitu kerajaan berjaya menurunkan defisit fiskal ni daripada 5% pada tahun 2023 Apa sih defisit kepada fiskal? 3.8% pada 2025 dan sekarang disasarkan 3.5% pada 2026. Ini kita boleh tengok sebagai satu petanda disiplin fiskal yang semakin ketat lah. Iaitu kerajaan berusaha untuk mengurangkan hutang-hutang baru daripada 100 bilion pada 2022 ke sekitar 77 bilion sahaja. Yang kedua pula, yang menarik kita perhatikan dekat sini ialah mengenai penjimatan subsidi. Program penyasaran subsidi contohnya macam terhadap ayam, telur, elektrik dan juga diesel 15,5 15.5 bilion setahun. Dan juga rasionalisasi RON 95 yang baru-baru ni dimulakan dijangka akan menambah penjimatan sekurang-kurangnya 2.5 bilion. Udah 17, udah 18 dan hematnya. Ni bolehlah duit-duit yang dijimatkan ini dialihkan semula kepada kebajikan rakyat dan juga pembangunan. Yang ketiga, perbelanjaan awam masih lagi kekal besar tetapi dia mempunyai hala tuju yang lebih jelas. Belanjawan 2026 ni kalau kita tengok yang terbesar sekali tau dalam sejarah iaitu 470 bilion. Tapi tumpuan bukan pada belanja yang boros, sebaliknya kepada pembangunan rakyat, ekonomi dan juga digitalisasi dan juga anti rasuah. Yang keempat pula, kita nampak bahawa fokus Sabah dan Sarawak ni agak luar biasa. Peruntukan pembangunan tertinggi dalam sejarah iaitu 6.9 bilion ringgit untuk Sabah dan juga 6 bilion ringgit untuk Sarawak. Ini termasuk projek seperti PAN Borneo, SSLR dan juga LTB. Pembangunan infra ni adalah satu petunjuk jelas untuk merapatkan jurang ekonomi antara Semenanjung dan juga Borneo. Yang kelima pula, hasil negara nampak meningkat dan juga inflasi dalam keadaan terkawal. Hasil kerajaan persekutuan di ujung naik ke 343.1 bilion ringgit dengan inflasi antara 1.3 dan juga 2%. Kenapa kena bagi RM100 je? Kenapa 18 tahun dan ke atas? Dan kenapa kena habiskan tahun ni juga? Kalau kau fikir RM100 tu tak ada nilai, kau silap. Bayangkan kalau dekat Malaysia ni, rakyat yang berumur 18 tahun ke atas adalah seramai 25 juta orang yang dapat 100 bersamaan 2.5 bilion ringgit. Dan kalau kita belajar konsep ekonomi, benda ni akan menjadi cycle tau. Kau bayar RM100 dekat kedai, kedai bayar dekat supplier, supplier bayar pekerja. Dan seterusnya 100 tadi boleh jadi RM300 dalam konsep ekonomi. This is called multiplier effect. Kenapa dia bagi dekat 18 tahun ke atas? Sebab dia orang ada power of buying. Kalau kau bagi dekat budak sekolah, boleh jadi diorang ni habiskan duit nak beli diamond ML je. So, duit tak berpusing dalam ekonomi yang sebenar. Tapi, kenapa RM100 ni syaratnya hanya boleh dibelanjakan untuk barang keperluan asas? Sebab dia nak ekonomi bergerak dengan laju. Sebab orang beli barang dapur, tiap minggu tak simpan lama-lama. Kalau bagi dekat tempat lain, mungkin orang akan simpan lama-lama. Ekonomi nak laju, duit pun kena pusing laju. Kenapa kena habiskan tahun 2025 juga? Sebab kalau tak ada deadline, orang akan tangguh untuk guna duit tu. Bila orang habiskan duit tu tahun ni, ekonomi pun akan pusing dengan cepat. Itu yang kerajaan nak. Kita mungkin dapat 100 ni kecil, tapi dari sudut ekonomi dia jadi push factor yang sangat besar. Kalau kau rasa RM100 ni useless, maybe you tak nampak the bigger picture. Jangan lupa share. Bye-bye. Ingat guys, sesuatu yang besar itu awalnya dari hal yang kecil gitu. RM100 ya memang kayak kecil, tapi kalau itu tuh diputerin lagi ya kayak tadi kata aku juga, itu harus dibelanjakan di kedai-kedai yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kedai bayar supplier bayar pekerja, muter terus. Akhirnya roda perekonomian Malaysia itu bakal berputar gitu guys.
Ini kebijakan yang sungguh luar biasa banget ya. Dan sorry banget guys, sekali lagi di sini aku gak ada maksud untuk mencampuri urusan negara kalian. Aku cuman kayak mengagumi dan aku menyimak aja. Aku berkomentar atas apa yang aku lihat di sini. Tapi aku gak tahu kenyataan yang sebenarnya di Malaysia seperti apa. Makanya dari itu aku butuh komentar dari kalian. So, buat kalian yang gak keberatan, coba komen di bawah pengalaman soal SARA untuk semua bantuan-bantuan yang lain. Aku pengen baca, aku suka baca komen kalian. Itu saja guys video kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye-bye.